Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa syurita li sihhatil jumu'ati ma'a syuruti ghairiha sittatun. Masa di situ kita insya-Allah. Ahaduha wuqu'aha jama'atan biniyati imamatin waqtida'in muqtarinatin bitaharrumin fi rak'atil ula fala tasihul jum'atu bil adadi furada wala tushtaratul jama'atu fi rak'ati saniyati falau shalla. Ya hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam. Syukur kita Allah Ta'ala menjadikan hati sanubari kita ia membenarkan di hati apa saja ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan kita tidak ada sedikit pun istilah syak, zon ataupun waham tentang ajarannya. Bahkan kita membenarkannya. Apatah lagi syukur kita kepada Allah Ta'ala yang dijadikan kita dalam keadaan boleh lembut hati nak taat patuh pada perintahnya, meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi pada kita nikmat yang sebegitu besar. Dan itulah nikmat paling besar Allah Ta'ala beri atas muka bumi ini, yang kita Allah Ta'ala beri anugerah itu. Syukurlah banyak-banyak nikmat besar itu Allah Ta'ala beri ke kita. Syukur juga kesihatan, kelapangan besar, kelapangan masa. Itu juga adalah nikmat besar Allah Ta'ala beri. Begitu juga taufik hidayat. Dengan itu dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah di surau ini. Dan dengan limpahan kurnia itu juga insya-Allah kita manfaatkan pertemuan kita madani, meneruskan bacaan kitab daripada Fathul Mu'in dan masih bicara bab Jumaat insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa syurita li sihhatil jumu'ah, masih bicara bab Jumaat, dan kita nak masuk ni ialah beberapa lagi syarat-syarat untuk nak mensahkan pelaksanaan Jumaat. Wa syurita, dan disyaratkan lagi kata dia li sihhatil jumu'ah, untuk sahkan sembahyang Jumaat ma'asyuruti ghairiha, berserta dengan segala syarat-syarat yang lain yang telah kita bicara sebagainya. Ada lagi kata dia disyaratkan sitatun, ada 6 perkara yang kita nak perhati. Yang kaedah syarat macam mana ta'rif kita bicara lepas, dia ialah ma yalzamu min adamihi adamul hukmi, perkara yang terlazim daripada ketiadaan hukum. Maksudnya tak sabit apa benda kita bicara. Kalau bab Jumaat tak syarat ni, tak ada syarat ni, luput syarat ni, maka sia-sialah Jumaat. Dan wala yalzamu min wujudiha wujudul hukmi, tapi tak lazim pula bila syarat ni ada maka mestilah sah Jumaat. Kerana untuk sah selain pada syarat, dia terhenti di atas rukun. Wa huwa laisa juz'an minhu, dan perkara tu bukan juzuk, itulah dikatakan syarat. Jadi takrifan itu adalah benda biasa yang kita bicara fiqh, mestilah benda tu dipaham. Kerana bila tak faham bab tu yang kita tak faham sama ada nak menghukumkan khususnya ibadat kita bicara ni bab Jumaat, adakah dia diterima dan sah dan diiktibar dalam syarak, ataupun istilahnya tak sah yang perlu diulang kalau masih ada masa, ataupun disebab tak sahnya itu perlukah ia diqada dengan pelaksanaan zuhur. Baik. Jadi antara syarat yang dia nak bicara ni semua ada 6. Ahaduha, salah satu daripadanya adalah wuqu'aha jama'atan, mestilah berlakunya Jumaat dalam keadaan berjemaah. Jumaat mesti jemaah. Bahkan kalau pandang nama tu pun Jumu'ah, daripada kata dasar dia jamaah. Jadi Jumaat mesti berjemaah. Dan bila sebut berjemaah, macam mana kita dah belajar kaedah-kaedah peraturan berjemaah ni, mesti ada imam makmum. Mestilah biniyati imamatin, dengan niat jadi imam. Sikit kalau tambahan tu dan peringatan pelajaran lama, imam memang asal hukum dalam niat berjemaah, dia tak wajib meniatkan imam untuk sahkan dia jadi imam, melainkan dalam situasi dan kondisi Jumaat saja yang memang wajib dia niatkan jadi imam.
tanpa dia meniatkan jadi imam, maka batal sembahyang dia, kerana Jumaat tidak akan sah melainkan dalam keadaan berjemaah. Berbanding dengan sembahyang fardu yang lain, sah untuk dilaksana seorang diri. Tapi kalau Jumaat, kalau imam tak niat berjumaat, tak niat jadi imam, maka tak sah sembahyang dia, dan tak sahlah Jumaat, kerana antara syarat nak sahkan Jumaat mesti sah imam. Bila imam tak sah, maka tak sahlah keseluruhan Jumaat. Jadi mesti ada niat imam. Begitu juga makmum, waqtida'in, mesti ada niat iktidak, niat mengikut imam daripada pihak makmum. Jadi masalah niat ikut imam ni, niat berjemaah ni, sama ada niat imam ataupun niat ikut imam adalah menjadi syarat untuk sahkan Jumaat dalam pelaksanaan sembahyang Jumaat. Pasal apa? Kerana syarat Jumaat mestilah berjemaah. Okey. Jadi sebagai ulangan je, kalau ikut masalah niat-niat tu, yang niat ni pula macam mana kaedah kita dalam Syafi'i, mestilah niat muqtarinatin bi taharrumin, niat disertakan dia dengan takbiratul ihram. Ini kaedah kita dalam Syafi'i. Mesti niat dia muqtarinan bi fi'lih ataupun muqtaranan bi fi'lih. Dia hendaklah disertakan ataupun menyertai dengan apa benda yang kita nak buat. Jadi awal-awal masuk, awal-awal dukhul fi solat adalah dalam takbiratul ihram, mestilah niat hasil dalam takbiratul ihram. Dan niat tu qasad ta'arud ta'yinnya, khusus kita bicara Jumaat. Tambah satu lagi, selain pada qasad ta'arud ta'yin, aku sembahyang fardu Jumaat, imam makmum, menta'arudkan imam makmum tu adalah menjadi syarat dalam mengesahkan takbiratul ihram, bab sembahyang Jumaat. Okay. Itu pun rasanya ulangan je. Ada bab yang kita sentuh dulu dalam bab sembahyang jamak, dalam bab sembahyang, niat-niat sembahyang dan sebagainya. Baik, selesai. Dan mesti berjemaah ni atas nak jadi syarat sah fi rakaatil ula, pada rakaat pertama. Maksudnya rakaat pertama, kalau kita ambil bahasa rakaat pertama tu sendiri dulu, mestilah dalam keadaan berjemaah. Baik. Jadi kalau faham apa nanti sebalik tu, tengok dia akan sebutlah macam mana pun, asal ayat dia mestilah berjemaah Jumaat, ada niat imam makmum dalam takbiratul ihram pada rakaat pertama. Okey. Jadi di atas kaedah itu, fala tasihul jum'atu bil adadi furada, maka tak sah Jumaat dengan bilangan yang ramai, tapi furada, hal keadaan ramai itu seorang-seorang diri, pakat niat sembahyang seorang-seorang. Dengan bahasa niat sembahyang seorang apa dia? Tak niat berjemaah. Masing-masing niat aku sembahyang fardu Jumaat kerana Allah Ta'ala, tak sah. Walaupun sejuta orang sembahyang, walaupun mustautin tu 2 juta orang, pi bahasa-bahasa juta-juta tu. Pasal kita nak memahamkan persyaratan sah tu antaranya terhenti di atas niat. Baik. Jadi wala tushtaratul jama'atu fi rakatisan itu. Baik. Di atas kaedah tu juga, yang dia kata mesti berjemaah dalam rakaat pertama. Jadi wala tushtaratul jama'atu fi rakatisan yati, maka tidak disyaratkan berjemaah Jumaat pada rakaat yang kedua. Jadi maksudnya kalau Jumaat ni kita dah ada hukum berjemaah pada rakaat pertama, sama ada kita rakaat pertama tu adalah memang rakaat pertama imam, ataupun rakaat pertama tu adalah rakaat kedua imam, yang kita baru rakaat pertama, sah Jumaat. Sah Jumaat. Tapi mesti setidak-tidaknya pada rakaat pertama mesti ada 40 tu lah. Tapi kalau rakaat pertama tak ada 40 orang, tak sah Jumaat awal lagi lah, pasal angka tak cukup dalam kaedah Syafi'i. Okey. Jadi di atas kaedah itu, maka tak disyaratkan berjemaah pada rakaat kedua. Baik, di atas kaedah itu tafriq masalahnya, falau sallal imamu bila arba'in, jikalau sembahyang oleh imam dengan 40 orang, jadi termasuk dia 40, ataupun imam ni yang ke-41, dan faham 40 ni macam mana kita dah sedia faham, mesti 40 ni yang cukup syarat untuk sahkan Jumaat lah. Mereka sembahyang imam rakaatan, 1 rakaat, summa, kemudian ahdasa, berhadas imam batal sembahyang dia. Jadi faham tu tafsir masalah saya tak kena dengan imam tu 40. Jadi imam ialah orang yang ke-41. Dia sembahyang dengan 40 orang makmum, jadi dia 41.
pada rakaat pertama dan rakaat kedua, bahasa mudah hadas ni kentut lah. Bahasa mudah tu. Ataupun kena berak dengan cicak. Dia rasa panas, sejuk je. Bobi sejuk ke panas atas kepala ke telinga ke rasa panas telinga. Betul? Pegang-pegang. Tak cicak. Jadi nyatalah itu istilahnya batal sembahyang. Cuma dia bukan ahad asar lah. Itu terkena najis. Apa kaedah dia? Atamma fa'atamma kullun minhum rak'atan wahidatan walam yahdus bal faraquhu fi saniyati wa atammu munfaridina ajza'at humul jumu'atu. Baik. Kemudian bila imam berhadas ni, yang makmum 40, fa'atamma kullun minhum, kemudian menyempurna setiap seorang yang 40 daripada makmum ni akan rak'atan wahidatan, rakaat yang satu lagi yang baki, yang baki tu. Okey, satu masalah tu. Jadi faham tu, rakaat kedua tak ada orang ganti untuk jadi imam, sembahyang seorang-seorang. Au lam yahdus, ataupun ini masalah kedua, tak berhadas imam tak berhadas, bahkan imam asalnya dia sembahyang satu rakaat dengan makmum, faraquhu fi saniyati, mufaraqah belaka makmum ni imam fi saniyati pada rakaat kedua. Rakaat pertama okey, rakaat kedua tuan-tuan imam dia baca apa? Bopi. Rakaat pertama dah serik imam ni surah Baqarah tiba satu juzuk. Apa akhirnya? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu surah Baqarah tu. 2 juzuk setengah dia bantai. Juzuk rakaat pertama. Rakaat kedua macam mana? Berpinok mata katanya. Rakaat kedua lagi dia bantai Ali Imran. Jenuh kita. Pakat mufaraqah habis dengan imam ni. Katalah itu, buat misal. Jadi tak jadi punya pasal. Pasal nak mufaraqah ni selalu mesti bersabab kan. Ataupun pakat mufaraqah, pakat habis. Kita sembahyang rakaat pertama aja dengan imam ni. Rakaat kedua pakat mufaraqah habis. Masing-masing nak kerja, pergi pejabat. Pak imam ni, Pak imam duduk masjid je, bukan gaduh pergi pejabat. Katalah itu. Jadi imam tak hadas, tapi pakat mufaraqah ke imam fi saniyati. Wa atammu munfaridina. Baik, dua hal ni makmum ni menyempurnakan sembahyang mereka munfaridin, bertunggalan. Pakat mufaraqah, isu yang kedua. Pakat yang kedua, imam batal, pakat selesai masing-masing, tak ada orang ganti. Jadi maksudnya rakaat kedua berlaku munfaridin, berseorangan, tak dalam keadaan berjemaah. Apa hukum solat Jumaat ni? Ajza'at humul jumu'atu, memadakan mereka oleh Jumaat. Jawab soalan. Pasal apa sah? Jawab. Pasal dah ada berjemaah pada rakaat pertama. Satu saya buat misal tadi. Itu kalau kita ikut rakaat pertama dengan imam. Ini imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Angka memang 40. Jadi fahamnya kita masbuk lah, imam bagi salam lagi, kita naik. Dapat tak satu rakaat? Dapat satu rakaat, lagi imam bagi salam, naik satu lagi. Pasal apa? Dah dapat satu rakaat dengan imam. Tapi kalau tak dapat dua-dua rakaat, kita hanya dapat tahiyat akhir je dengan imam. Imam bagi salam, naik 4. Pasal apa? Tak dapat apa-apa rakaat daripada Jumaat tersebut. Dah tu pun juga kita dah lalu dulu. Betul, fiqah ni kalau kita faham senang. Tak payah tanya mufti kan, saya sebut selalu gitu. Tak payah tanya mufti pun kena jawab merepek kan. Mufti mana saya tak tahu tu, tuan-tuan pergi semak dalam maklumat fiqah kan. Mufti pun jawab merepek. Yang saya terdengar baru ni, bukan terdengar lah, orang main soal. Dia orang kata mufti, saya tak payah sebutlah nama siapa tu, cukuplah mufti. Kalau tuan-tuan dapat tahu siapa dia tu, sebut apa saya nak dengar kan. Kod saya ni orang report tu dia punya pendengaran tak apa jelas. Daripada siapa dia dengar tu dia pun tak perkenal mufti mana, dia silap orang. Dia kata macam ni, ada mufti yang telah mengeluarkan fatwa mengatakan bahawasanya kalau buat kenduri kahwin, tuan-tuan jawab boleh tak? Tuan rumah boleh? Jawab. Tak perasan ni. Buat kenduri kahwin, tuan rumah boleh sembahyang jamak Zuhur dengan Asar. Pasal apa? Pasal Islam memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim taifah. Jadi antara kesuruhan dalam agama Islam memuliakan tetamu. Bila dia pergi sembahyang, dia telah meninggalkan tetamu yang datang. Jadi untuk memulia kemuliaan itu ada darurah, tubihu mahzurat. Boleh tinggal sembahyang zuhur dalam waktunya, boleh pergi jamak ke sembahyang asar. Pasal apa? Ini adalah masyaqqah alal insan. Wow.
Mufti kan, bunyinya mufti lah. Tu saya, kalau tuan-tuan tak pernah dengar saya khabar. Kalau betul tak betul maklumat dia satu hal. Ada orang bertaraf mufti jawab soalan macam tu. Bodoh. Kalau ada pun call dhaif dalam mazhab, kaedah kita bukan bagi call dhaif untuk bagi fatwa kat orang untuk jawab. Pasal memfatwakan dengan pendapat rajih adalah wajib dalam kaedah fatwa. Mana boleh ambil pendapat dhaif bodoh-bodoh. Saya guna pula bahasa bodoh tu kan. Pendapat dhaif bodoh-bodoh yang ada pendapat kill, ambil akil ni. Akila wa qala. Bufilah bahasa kila qal. Maksudnya pendapat dhaif tu. Katalah ada pendapat ni, pendapat yang paling sahih, yang rajih. Lain rajih lawan dia marjuh. Apa tu? Dia ambil marjuh pun ada 10 pendapat, dia ambil ke sebelah. Bufi tuan, pasal apa? Nak memberikan kemudahan pada orang awam. Orang awam kita bagi mudah. Islam ni agama mudah. Boy. Mufti macam ni pening tuan. Untuk ambil batu plastik kalau ada arrow bagi bagi. Duk cerita arrow duk sunnah itu apa? Memanah itu sunnah kan. Sikit isu memanah kan. Milik senjata api tak boleh. Alat memanah boleh simpan tuan. Nak boleh terang-terang pakai depan orang ramai, tapi janganlah tembak orang. Pasal alat memanah dia tak perlukan lesen. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal dia diiktiraf sebagai alat sukan. Sikit saya bagi lesen tuan-tuan. Pasal kementerian cakap macam tu, saya cakap jelah kan. Kalau senjata api tak boleh, walaupun senjata api bodoh. Senjata api bodoh macam mana? Tuan-tuan buat satu senapan pakai goli, bahan api dia tuan-tuan pakai spirit. Tapi dia kena blast dengan api kan, cucuh. Tuan-tuan dapat tu mampu. Walaupun senapan bodoh. Tapi yang ni tuan-tuan pakai apa? Habbo yang bulat-bulat dah apa nama? Compound bow. Tarik tu. Ada tempat petik kali. 100 meter tepat tuan-tuan, macam sniper tu. Biji mata. 0.03 saat datang. Nisbah tuan-tuan milik senjata tu, kalau ikut senjata tu, dia ditarifkan sebagai alat sukan. Tak salah mengikut kerajaan. Sikit nak sebut tu. Tapi tembak mufti mampu dia, tuan-tuan masuk penjara sendiri tanggung lah. Apa saya nak cerita saja nak tunjukkan kata dia cakap tu tak betul. Itu je saya nak sebut tu sebenarnya. Tak payah tanya mufti merepek jawab. Sikitlah bab tu. Jadi yang ni mufti jawab tak betul pun tuan kata apa mufti tak ngaji patut buin. Aku ngaji. Sikitlah tu, bukan nak belagak tapi nak izharul haq. At-takabbur 'ala mutakabbir sedekah. Sikit kan bahasa itu kan. Dia di atas jahil dia kata dia betul. Menegakkan hak daripada batil berpahala besar weh. Kan? Baik, selesai situ. Naam. Yushtaratu baqa'ul adadi ila salamil jami'. Okey, macam mana pun yang ni kena jaga. Apa dia? Kaedah na'am dalam kitab fiqh ni dia menepati makna lakin. Tapi jaga sikit. Jadi istilah na'am ni dia istidrak daripada beberapa soal yang kebarangkaliannya ditanya. Dia jawab ya. Maksudnya tak ada syarat ke? Tak ada disiplin ke? Aci ada 40 rakaat pertama, yang kedua tu hantam sajalah. Macam tu jaga. Nanti Ustaz. Ada sikit syarat. Maksudnya lakin, tapi jaga sikit. Yushtaratu baqa'ul adadi ila salamil jami'. Disyaratkan mesti kekal bilangan 40 sehingga memberi salam keseluruhan 40. Maksudnya mesti 40 sah hingga akhir story dia. Kalau katalah dengan imam tadi 41, tentu saya buat misal pertama tu tak kena. Yang saya kata imam ialah orang yang ke-40, tak kena tu. Pasal bila imam batal dah 39 tak cukup. Satu saya saya potong contoh itu. Dia mesti imam ialah yang ke-41. Jadi ada jemaah 40. Imam batal ataupun imam tak batal, tapi rakaat kedua pakat mufaraqah. Masih ada kekal angka 40 dalam kaedah berjemaah. Sampai bagi salam ada 40 tersebut. Sah. Kalau katalah 40 pada rakaat pertama, rakaat kedua ada juga orang lain batal. Pasal apa? Pasal mungkin musim makan biji cempedak. Kempen kerajaan makan biji cempedak. Pakak makan biji cempedak pakai kentut habis. Bopi kan tuan bagi contoh. Macam mana? Saya tengok ada 35 orang yang lagi tinggal habis. Pasal apa? Angka tak cukup sampai 40. Hatta kata dia lau adasa wahidun minal alba'ina qabla salamihi. Jadi kaedah kata mesti syarat tu dipelihara. Pasal kaedah kita dalam Syafi'i, syarat tu 40 dan 40 tu tepat. Dia tahdid, bukan takrib.
Tepat angka 40. Kalau seorang saja daripada arba'in, qabla salamihi, sebelum salamnya, salam wahid, walau ba'da salamin min man adahu minhum, sekalipun selepas daripada salam orang yang selain daripada wahid ini, minhum mereka itu ahli Jumaat. Maksudnya ada yang bagi salam selain pada 40, yang 40 nak kira ahli Jumaat ni, ada 100 orang lagi dah bagi salam. Maksudnya sembahyang ni dah dirikan oleh ramai orang, tapi yang 40 nak cukup tu tak cukup tak cukup lagi. Tapi sebelum tu dah ada bagi salam dah orang lain, tapi bukan ahli Jumaat. Yang mereka ni mungkin orang mukim, ataupun orang musafir, ataupun kanak-kanak, ataupun orang perempuan, ataupun hamba. Dah bagi salam, tapi dia ialah orang yang ke-40 untuk mencukupkan tu, dia batal. Macam mana? Orang lain dah bagi salam lah, jadi angka tu dah cukup, tapi yang 40 belum cukup. Batalat salat Jumu'atul kulli, maka batallah Jumaat semua orang. Batal. Walaupun ada 1000 orang, tapi 40 tak cukup. Pasal kita dalam Syafi'i 40 adalah syarat sah. Okey, siap. Di atas kaedah tu juga, walau adrakal masbuqu ruku'an tsaniyati, jikalau mendapati oleh makmum masbuk akan rukuk rakaat kedua, wastamarra ma'hu ila an sallama, dan berkekalanlah makmum beserta imam ila an sallama, sehingga beri salam ya imam. Baik, bila imam bagi salam, apa nak buat? Ata bi rakaatin, mendatang ia makmum ni dengan satu rakaat tambahan, pasal dia tak cukup satu, dia dapat rakaat kedua saja. Ba'da salamihi, ba'da salam imam. Dan hukum sembahyang dia bacaan jahran jahar. Dia nak sir punya pasal, tapi hukum sunat jahar sembahyang di situ, pasal dia rakaat kedua daripada Jumaat. Wa tammat jumu'atuhu, dan sembahyanglah, sempurnalah Jumaat dia, in sahat jamaatul imam, jika sah Jumaat imam. Bila imamnya sembahyang sah, makmumnya sembahyang sah, dia yang masbuk sah Jumaat. Macam mana pun masbuk dia terhenti atas Jumaat yang usuli ni, dia sebagai furu'i yang masbuk, yang usuli mesti sah. Imam makmum yang 40. Ya. Wa kaza, macam tu juga di atas kaedah lepas, syarat mesti satu rakaat. Man iktada bihi, sesiapa yang ikut bihi bi masbuk, makmum ni dia masbuk, jadi imam bagi salam, yang ni makmum masbuk satu rakaat. Makmum masbuk satu rakaat ni, ada orang follow lagi makmum satu rakaat ni, dapat satu rakaat. Makmum ni dapat Jumaat, makmum ni dapat satu rakaat, dia pun dapat Jumaat. Makmum ni pula, makmum pula ada satu lagi dia dapat, dia kena tambah satu lagi, ada orang follow dia pula Jumaat sampai asar. Selagi tak masuk asar, follow seorang-seorang, tapi syarat satu rakaat mesti dapat dengan imam, hasil Jumaat ke semua. Furuk fiqah tak? Ngaji fiqah pandai pada mufti. Bahawa mufti yang tak renti fiqah baru terhegeh-hegeh nak keluar fatwa. Keluar fatwa merepek lah tu ikut kepala otak. Tapi ulama' punya pendapat dia tak mahu dengar. Ulama' punya syarah dia tak mahu tengok, tak mengaji pula tu. Itu keluar hukum teori, merepek hukum. Saja tuan-tuan saya nak sebut waktu saya lani dengar merepek, benda mufti bagi fatwa merepek ni banyak sangat. Sampai peringkat kebangsaan pun telah difatwakan oleh majlis-majlis fatwa kebangsaan. Oh, pelik-pelik tengok. Apa dia? Boleh demo organ. Apa lagi yang baru ni? Jamak kedua kahwin tu. Tu tak, tu baru dengar seorang mufti lah yang sebut. Jamak sembahyang pasal dialisis. Ada kes-kes perubatan. Orang perubatan yang kena dialisis tu lah, yang buah pinggang ada masalah tu kan. Masuk hujang-jam tu, oleh kerana kadang-kadang dia melibatkan masa yang agak panjang, jadi dia mula tu tak sembahyang zuhur lagi, tu masuk waktu zuhur, dia tak sembahyang lagi, terus nak habis penin apa semua tu, masuk waktu asar, harus untuk dia jamak solat. Pening kan? Dan dia dakwanya telah difatwakan oleh majlis fatwa kebangsaan. Saya giling kepala. Tuan-tuan wali-wali semua ahli ulama, tuan-tuan kata tak apa. Saya tak ada. Saya pening tengok. Allah. Pening. Susah hati kita tengok majlis fatwa macam ni. Maksudnya majlis fatwa patutnya pun bukan orang ahli fatwa. Semua ahli taklid. Tapi keluar fatwa, tak main. Tuan-tuan bukan doktor, tapi tuan-tuan buat formula ubat sendiri, bagi ubat kat orang, buat ubat.
Tuan-tuan nak dakwa doktor macam mampus orang kan, formula salah. Tuan-tuan bukan ahli dalam bidang itu. Boleh faham saya cakap apa? Bab perubatan orang nampak tu. Sepatutnya orang yang tak ada tauliah doktor, dia tak boleh buka klinik dan tak boleh bagi ubat lah. Sepatutnya orang yang tak boleh keluar fatwa, dia keluar fatwa, sepatutnya tangkap bubuh pagar jarang. Bahkan ambil gam, tepek atas mulut tu. Diam lah, tak ada sembang lah. Tapi benda ni tak nampak, orang tak perasan, orang tak tahu autoriti dan syarat-syarat dan prasyarat untuk orang keluar fatwa. Aci nama ahli majlis fatwa, jadi mufti lah tu. Walaupun bagi fatwa macam berwah, mula saya sebut ayat tu. Geram saya tak boleh, saya keluar ayat-ayat manis-manis. Bagi fatwa macam berwah, ngapain? Orang pakai tu, tambah orang tu sakit. Oh, alhamdulillah lega sikit. Adalah keringanan katanya. Ya Allah. Itu yang istilahnya dalun mudil, sesat menyesatkan orang. Ni masuk YouTube pula orang tu, ni ustaz mana pula ni? Pandai daripada ahli fatwa pula, dah ada petikai kita pula. Lantaklah kau. Kau ngajilah kita elok-elok. Satu, saya selalu sebut, you must ensure yourself that you get information from the right person. Saya selalu sebut itu, pasal guru saya selalu sebut itu. Kitab-kitab kita ngaji pun ulama pesan gitu. Tambah akhir-akhir zaman ni, Rasulullah sebut dah, akhir zaman kasiru khutaba'uhum qalilu ulama'uhum. Macam-macam Rasulullah bagi pengingatan kat kita. Pensyarah ramai, motivasi punya penceramah ramai, tapi nak bagi ulama ada orang gerti. Kalau tak ulama pun orang gerti bab hukum hakam tepat dengan kaedah ni. Rasulullah kata qalilu ulama'uhum, qalil, only a few people that know about the hukum hakam, you know. Oh, campurlah orang putih Melayu habis. Baik. Jadi asal kita bicara tentang makmum ni lah. Makmum tu satu rakaat. Selagi hasil satu rakaat daripada masbuk ni, maka hasillah Jumaat tersebut. Baik, berkata hukum ni, kata akan dia qala kama qalahu, seperti mana berkata akan hukum ini oleh Syekhuna, guru kami Ibnu Hajar. Dan mereka ni memang ulama besar. Dan pula dia bercakap dengan kawaid dan disiplin ilmu yang sangat cantik. Dan ada rujukan daripada kaedah-kaedah dalam mazhab, juga kaedah-kaedah daripada ashab Syafi'i. Kalau tengok rujukan macam-macam lah tu. Tapi mesti ada, dia orang punya disiplin ilmu sangat baik. Sangat baik. Baik. Wa tajibu ala man jaa ba'da ruku'i saniyati niyatul jumu'ati. Baik. Sikit peringatan dia sebut, dan wajib kata dia orang yang datang ba'da ruku'i saniyati, selepas pada rukuk rakaat kedua. Jadi ba'da ruku'i saniyah dia sebut ni masalah orang yang datang Jumaat tapi tak dapat rukuk dengan imam rakaat kedua, hatta rakaat kedua pun tak dapat. Untuk dia nak ikut imam sembahyang Jumaat, dia nak niat apa? Memang rakaat tak dapat satu pun. Nak niat apa? Niat Zuhur ke niat Jumaat? Dia kata wajib niat Jumaat. Alal asahi, dan pendapat yang paling sahih. Kitab fiqh dia akan sebut sahih, asah. Jadi disebab orang, kalau kita pun kalau orang tanya hukum kan, kalau ada pendapat disebut asah, ambillah pendapat yang paling sahih ni. Disebab fiqh istilah sahih muqabil dia sahih muqabil dia adalah dhaif. Bila asah maksudnya muqabil dia masih sahih, tapi ini adalah yang paling sahih. Mesti jaga tertib ambil ataupun ambil hukum. Jawab hukum mestilah berdasarkan yang sahih daripada yang dhaif, dan yang asah daripada sahih. Tuan-tuan tak faham istilah tu, tanya lain yang saya cakap apa. Dia tak boleh acik ambil. Yang ni kemudahan untuk umat. Jaga tuan. Lah ni umumnya baik majlis fatwa kebangsaan, umumnya ustaz kontemporari gunakan kaedah ni. Bagilah kemudahan untuk orang ramai. Carilah pendapat-pendapat yang memudahkan. Islam ni agama mudah. Itu tuan-tuan ialah ayat yang memang lazim disebut lah ni. Tu yang sampai saya label ustaz, kalau ustazmudah.com. Kalau Malaysia punya sikit, ustazmudah.my kan. .com tu umum lah, global punya. Ni .my ni, my tu, my tu untuk Malaysia. Tak faham sudah. Apa .com, .my tu. Baik. Jadi asalnya dia kena niat Jumaat. Wa in kanati zuhru hiya lazimatu lahu, sekalipun sembahyang zuhur adalah sembahyang yang wajib kata dia. Dia pasal tak dapat dua-dua rakaat. Satu rakaat pun tak dapat. Niat Jumaat, imam bagi salam naik 4, tak boleh naik 1. Naik 1, tak boleh naik 2. Memanglah 1 pun tak dapat, 2 lah niat Jumaat. No, niat Jumaat, tapi you sembahyang, you continue with zuhur. Tu niat tak payah tukar-tukar ke? Tak payah.
Tak payah niat tukar-tukar. Yang ni kaedah-kaedah yang kita baca kitab yang tuan-tuan, bukan kita keluar fatwa. Ulama dah keluar dah hukum pendapat siap-siap. Tuan-tuan ingat je, ambil kitab, ambil baca elok-elok. Ini kita orang taklid ikut ulama yang pakar. Yang kita ahli taklid kena fasalu ahli ilmi, mereka ahli ilmi. Saya tolong baca, tuan-tuan dengar, ambil catatan hukum.